Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna mimma ta'lamu minna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqina bi haqaqi ilmi. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapatlah sama-sama kita meneruskan siri yang keempat mengajar Ramadan Asas Fardu Ain pada membicarakan tentang ilmu berkaitan dengan akidah. Kita alhamdulillah sudah masuk ke sifat yang ke-11, iaitu sifat sama' pendengar. Kita dah jelaskan pada semalam kenapa disebut sebagai ada imbuhan pada pendengar tersebut, kerana kitab ini pengarang kitab ini mengikut kepada tarik jalan metod yang digariskan oleh Pak Dael, seorang ulama dari Mekah, dalam menterjemahkan sifat ma'ani. Nak tunjukkan bahawa sifat ma'ani ini benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kalau nak menggunakan perkataan mendengar pun tak ada masalah, akan tetapi kita kita isbatkan, kita tetapkan bahawa sifat sama' ni sifat yang ma'ani, benar-benar ada pada zat Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bagi Allah bersifat dengan sama', pendengar, yang dengannya Allah mendengar, dan mustahil atasnya bersifat dengan somam, iaitu tuli. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mesti bagi Allah, tak dapat tidak, mesti Allah bersifat dengan sifat sama', pendengar, tanpa ada perantaraan. Itu dia punya rincian lagi, tanpa ada perantaraan. Macam kita manusia, makhluk, nak dengar guna telinga, nak dengar guna bunyi, kan? Kalau tak ada bunyi tak dengar. Nak dengar guna telinga. Ada gegendang pula, ada kita punya kata apa, piring ni pula, kan, kuping, telinga dan sebagainya. Dan mendengar Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada batasan. Kita terbatas, makhluk mendengar, makhluk terbatas. Kita tak boleh dengar apa yang ada di sebalik dinding, kan, tak boleh dengar apa lintasan hati orang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar tanpa batasan, kan. Allah dengar yang dekat, yang jauh. Allah dengar yang zahir, yang tersembunyi, kan, yang rahsia, yang terang-terangan, semua Allah dengar. Semua Allah dengar. Hatta lintasan hati kita dalam hati pun Allah dengar. Hatta semut yang hurufnya tak bercakap, tapi Allah dengar suara semut. Allah dengar suara semut, percakapan semut dan sebagainya, contohnya. Kan, Allah dengar secara terperinci. Kan, terperinci. Okey. Uh, yang dengannya Allah mendengar dan mustahil ke atasnya bersifat somam. Mustahil ke atasnya maksudnya tak mungkin. Tak mungkin Allah bersifat dengan somam, iaitu tuli. Dalam bahasa lain, pekak lah. Sifat sama ialah suatu sifat yang wujudi. Ingat, semalam kita belajar dah. Sifat wujudi benar-benar ada pada zat Allah, berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah mendengar semua yang ada. Yang dengannya Allah mendengar semua yang ada. Yang ini cuba kita gariskan, kita highlightkan sikit. Allah dengar semua yang ada, yang maujud. Apa maksud maujud dekat sini? Maujud dekat sini sesuatu yang boleh dirasa dengan panca indera, yang boleh disentuh, kan, yang boleh disentuh, dipegang ataupun dilihat. Itu maksud maujud, yang ada, tanpa berselindung, tanpa tanpa orang kata apa, uh, tanpa terselindung, tanpa tersembunyi lah maksudnya, tanpa tersembunyi. Allah dengar semua yang ada tanpa tersembunyi.
Apa maksud dia? Apa contohnya? Contohnya, kita bagi contoh, uh, kalau ada orang tanya, ya, kalau ada orang tanya kan kat kita, boleh tak Allah dengar, contohnya Allah dengar suara suara naga, kan? Naga. Naga ni wujud ke tak sebenarnya? Naga ni kita boleh anggaplah sebagai mitos lah ataupun dongeng kan, naga. Boleh tak Allah dengar suara naga? Naga tu pula kepala tujuh. Contoh. Boleh tak Allah dengar suara naga dan naga tu pula kepala tujuh? Ha, soalan saya. Sekali lagi. Boleh tak Allah dengar dengan sifat samaknya Allah dengar suara naga yang kepala tujuh? Contohlah. Contoh. Hmm. Jawapannya tak boleh. Kenapa saya sebut macam ni tak boleh? Sebab naga naga tu termasuk dalam benda yang bukan maujud. Bukan maujud. Naga ni tak ada. Tak ada. Tapi adakah Allah tahu yang kita ni sedang fikirkan tentang naga kepala tujuh? Tahu. Dengan ilmunya. Boleh faham tak? Ya, Allah tak dengar perkara yang tidak ada. Contohnya naga kepala tujuh, ular kepala tujuh. Bunyi ular kepala tujuh macam mana? Contohnya kan. Boleh tak Allah dengar bunyi ular kepala tujuh contoh? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Ular kepala tujuh tu hanya ada dalam kita punya fikiran. Kita boleh bayang je. Oh, boleh bayang. Naga kepala tujuh contoh. Ular kepala tujuh. Boleh bayang. Tapi adakah Allah tahu? Tahu. Tapi adakah Allah mendengar suara naga kepala tujuh? Tak dengar sebab benda tak ada. Boleh faham tak? Jadi Allah hanya mendengar semua yang ada, iaitu yang maujud. Yang maujud, yang ada. Adapun yang saya sebut tadi, naga, kan ular kepala tujuh, tu semua benda yang tiada. Tapi adakah Allah tahu yang makhluk dia, manusia dia tengah fikir tentang perkara tu, tentang naga kepala tujuh tu? Allah tahu. Kan? Allah tahu yang kita tengah fikir pasal benda tu dan sebagainya. Okey, habis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wallahu sami'un alim. Allah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, selesai. Jadi perkara maujud tu apa? Perkara yang ada lah, senang cerita. Manusia kan boleh bercakap kan. Bahkan pokok yang tak bercakap pun apa dengar. Dengar suara dia. Contoh tamak apa, pokok apa lagi, gunung ganang, langit dan sebagainya Allah dengar. Ha, sebab benda tu maujud, benda ada. Okey. Benda tiada, contohnya boleh tak Allah dengar Tuhan lain? Saya bagi soalan satu lagi. Persoalan, boleh tak Allah dengar suara Tuhan lain? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Tuhan lain bukan maujud. Tuhan lain bukan maujud. Tidak ada. Ha, Allah hanya dengar benda yang ada, maujud. Makhluk yang ada. Ada tu maksud apa? Boleh dirasa dengan panca indera, boleh dilihat, boleh dipegang, boleh dirasa. Boleh faham? Okey. Itu maksud maujud kat sini. Jika Allah tidak bersifat dengan sama, kalau Allah tak bersifat dengan sama, maka dia bersifat dengan tuli. Peka. Maka tuli dan peka ni adalah satu kekurangan, dan kekurangan itu adalah mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca lagi. Baca lagi. Basar, perlihat. Selesai tadi. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan basar. Itu perlihat. Allah melihat. Yang dengannya Allah melihat, dan mustahil atasnya bersifat dengan ama, iaitu buta. Allah melihat tanpa ada perantaraan. Sama je macam tadi. Dia punya huraian, tambahan dia tanpa ada perantaraan. Boleh tulis sini. Tanpa ada perantaraan. Ha. Tak memerlukan mata. Tak memerlukan cahaya untuk melihat. Macam kita dalam gelap tak boleh lihat dah. Tak boleh nampak dah. Kita perlu bantuan cahaya untuk menerangi, untuk nampak jalan tersebut. Jadi Allah tak perlukan perantaraan tersebut. Kalau orang pakai spek contohnya, dia perlukan spek untuk melihat dengan lebih jelas. Allah tak perlukan perantaraan tersebut. Dan penglihatan ataupun melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini tak terbatas. Tak terbatas. Maksudnya yang dekat, yang jauh,
kan? Yang dekat, yang jauh, uh, yang yang zahir, yang terang-terangan, yang tersembunyi, semuanya Allah dapat melihat. Okay. Wajib bagi Allah bersifat dengan basar, melihat yang dengannya Allah melihat, dan mustahil atasnya bersifat dengan amal buta. Sifat basar adalah satu sifat yang wujudi. Sama juga, sifat ma'ani ni semuanya wujudi. Benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Ada dirinya yang berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah melihat semua yang ada pun sama juga. Allah melihat benda yang ada, benda yang maujud. Adakah Allah melihat naga kepala tujuh? Tak lihat. Adakah Allah melihat Tuhan lain? Tak lihat. Adakah Allah melihat uh, anak Tuhan, anak kepada Tuhan? Tak lihat. Sebab apa? Benda tu bukan maujud. Benda tak ada. Tapi adakah Allah tahu yang kita sedang fikirkan tentang anak Allah, anak Tuhan contohnya, tentang Tuhan yang lain? Adakah Tuhan tahu, Allah tahu kita sedang fikir tentang perkara itu? Tahu. Dengan ilmunya Allah tahu. Begitu. Tapi benda itu mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu benda itu mustahil ke atas Allah Taala. Jadi Allah hanya melihat perkara yang ada, perkara yang maujud. Makhluknya yang maujud. Tuhan lain, anak Tuhan, apa lagi yang benda yang mustahil? Kan? Syarik kulbari, apa rakan kongsi Tuhan. Allah tak lihat, tapi Allah tahu yang manusia sedang fikir perkara itu, dan benda itu mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Jika Allah tidak bersifat dengan basar, maka dia bersifat dengan buta. Ia adalah satu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil ke atas Allah Ta'ala. Selesai. Kalam. Kalam. Berkata. Ha. Wajib bagi Allah bersifat dengan kalam. Itu berkata, berkata-kata. Yang dengannya Allah berkata-kata atau berfirman, dan mustahil ke atasnya bersifat dengan bisu. Bukmun. Ataupun bakamun. Sifat kalam ialah satu sifat yang wujudi. Wujudi juga. Yang ada dirinya. Yang benar-benar ada pada zat Allah yang suci daripada terdahulu. Kalam Allah tak ada muqaddimah. Kan? Macam kalam kita, kita start dengan basmalah, alhamdulillah, alhamdulillah, selawat kan. Tak ada ta'akhur, tak ada penutup. Tak ada kesalahan, lahan. Tak ada i'rab, tak ada sihah, tak ada huruf sakit dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan bahasa Arab lah. Tak ada i'rab, tak ada huruf sihat, tak ada sakit, ilal dan sebagainya. Dan lain-lain. Ha. Jadi kita kena bezakan Kita kena bezakan kalam kalam bila sebut kalam Allah ni, kalam Allah ni ada dua. Ni nak bagi kefahaman kepada kita semua. Ada dua. Kalam Allah ada dua. Ada yang disebutkan sebagai kalam nafsi. Ada yang disebutkan sebagai kalam lafzi. Sebab apa dia ada timbul polemik sedikit apabila kita kita berfikir tentang Quran yang depan mata kita kan. Al-Quran kalamullah. Tapi Al-Quran tu kita boleh baca. Bila baca nampak tulisan. Bila baca lagi keluar suara, huruf dan sebagainya. Jadi macam mana explanation, penjelasan yang harmoni dalam kita memahami isu kalamullah ni. Jadi ulama bagi penjelasan dua bahagian saja yang kita perlu faham. Ada yang kata empat. Tapi kat sini saya bawa dua sajalah untuk memudahkan kefahaman kita. Kalam Allah ni ada dua sahaja, itu kalam lafzi. Kalam lafzi itu kalau merujuk kepada Al-Quran yang kita baca. Al-Quran kita baca, Al-Quran yang kita baca sekarang ni, yang dibaca ni semua, kita boleh kata hadis lah. Hadis. Baharu. Sebab apa? Keluar suara, keluar huruf, nampak tulisan, nampak mushaf dan sebagainya. Adapun kalam nafsi ni apa? Inilah kalam yang Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW contohnya di Sidratul Muntaha. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa di Gunung Tursaina, Bukit Tursaina. Gitu. Itulah kalam nafsi merujuk kepada kalam Nabi Musa dan kalam kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj lah. Jadi yang difahami, yang kita baca adalah kalam lafzi yang tak ada suara, tak ada huruf ni, tak ada suara, tak ada huruf tu nama dia
kalam nafsi, merujuk kepada kalam dialog Nabi Musa dan dialog Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Okey, boleh faham? Ha. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung. Tidak ada perantaraan. Okay. Jika Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, maka dia bersifat dengan sifat bisu. Kalau Allah tidak ada sifat kalam, maka Allah bisu. Dia bisu. Ialah satu kekurangan dan kekurangan adalah mustahil ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita dah selesai sifat ma'ani. Sifat ma'ani dah settle dah. Sifat ma'ani dah settle sampai sini. Kita masuk pula sekarang ni sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Apa maksud sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang lazim daripada sifat ma'ani. Sebagai contoh, nak dekatkan kefahaman. Bila mana ada seseorang tu ada kuasa, kan? Orang tu akan dipanggil penguasa. Bila mana seorang tu ada ilmu, orang tu akan dipanggil seorang yang alim, kan? Dan seterusnya. Jadi, bila mana contohnya Allah bersifat dengan kudrah, bila Allah bersifat dengan kudrah, Allah dalam keadaan berkuasa. Allah dalam keadaan berkuasa. Itu satu sudut lah kita nak faham tentang sifat maknawiyah. Satu sudut yang lain, keadaan Allah Ta'ala dan keadaan Allah itu berkuasa dengan maksud apa? Dengan maksud begini. Okey, nak dekatkan kefahaman lagi. Kan kita Allah Ta'ala bagi pinjam tenaga, kekuatan juga. Dulu kita zero, tak ada kekuatan, bayi lagi kan. Yang tahu hanya menangis, contoh. Kemudian Allah bagi kekuatan kepada kita, contohnya dah boleh merangkak, kan? Dah boleh meniarap, kemudian merangkak, kan? Kemudian dah mula memanjat. Kemudian dah boleh bertatih, kemudian dah boleh berjalan, kemudian dah boleh berlari. Sampai usia kita di penghujung usia contohnya kita semakin bongkok, kan? Semakin tak boleh jalan. Kemudian kita duduk atas kursi dengan maksud apa? Dengan maksud tenaga kudrah kita makin berkurang, kan? Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan Allah Taala berkuasa tu dari dulu dah sejak azali sampailah tak ada penghujungnya sama. Keadaan Allah sentiasa dalam keadaan berkuasa. Boleh faham tak? Sedangkan kalau makhluk dulu dah ada, kemudian makin meningkat, 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 meningkat. Sampai usia kita peak, dah tua dan sebagainya, kekuatan kita makin berkurang, kita makin menurun, makin menurun, makin menurun kita punya kekuatan. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Allah Taala, keadaan Allah Taala berkuasa itu sentiasa. Sentiasa dalam keadaan berkuasa. Itu satu lagi sudut pandang lah yang kita boleh faham daripada sifat maknawiyah. Jadi kaunuhu qadiran, kita baca 14. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang mempunyai sifat kudrah, keadaan Allah yang berkuasa. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat kudrah dan mustahil ke atasnya berkeadaan yang lemah. Ini pun penjelasan sama macam penjelasan yang sebelah atas. Cuma dari sudut makna ada sifat maknawiyah ni lazim dari sifat ma'ani. Bila mana Allah ada kudrah, Allah bersifat dengan qadiran ataupun qadirun. Allah sentiasa dalam keadaan berkuasa ataupun berkuasa. Dalilnya seperti dalil sifat kudrah. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat kudrah yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami dalam keadaannya yang berkuasa. Keadaannya sentiasa dalam keadaan berkuasa. Okay. 15. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah yang mempunyai sifat iradah. Keadaan Allah yang berkehendak. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat iradah dan mustahil ke atasnya bersifat keadaan yang terpaksa kaunuhu karihan. Ini kaunuhu muridan. Dalil ini adalah sama seperti dalil iradah, berkehendak. Apabila Allah sentiasa mempunyai sifat iradah yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapat difahami bahawa keadaannya sentiasa dalam keadaan berkehendak. Okey, ini saya baca je sebab kita punya kefahaman dah dapat tadi sifat manawiyah tu apa. Jadi kita baca saja sebab dia punya ni lebih kurang. Dia punya apa? Dalilnya lebih kurang.
Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mempunyai sifat ilmu, keadaan Allah yang berpengetahuan. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat ilmu. Dulu, kalau makhluk dulu tak ada ilmu kan. Time kecil, kemudian kita start baca A, B, C, alif, bata, ilmu makin bertambah, makin bertambah, makin tambah. Sampai satu masa, contoh dah dapat PhD, okay, dah tu peak lah ke puncak. Kemudian, dah sampai hari tua, contoh umur 60 lebih, 70, ilmu tu makin hilang. Ingatan tu makin hilang. Ingatan makin hilang. Makin hilang, makin hilang, makin ilmu pun makin kurang, makin kurang, makin berkurang. Jadi itulah makhluk. Keadaannya tak sentiasa dalam keadaan berilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan ilmu Allah Taala sentiasa dalam keadaan berilmu, berpengetahuan. Itulah maksud dia. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat ilmu dan mustahil atasnya keadaan yang jahil, kaum mujahil. Mustahil. Dalilnya adalah dalil sifat ilmu pengetahuan. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat ilmu yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang mengetahui. Kita baca lagi. Kaunuhu hayyan. Keadaan Allah yang mempunyai sifat hayah. Keadaan Allah yang berperhidup. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat hayah dan mustahil atasnya keadaannya yang mati. Kaunuhu mayyitan. Dalilnya adalah seperti dalil sifat hayah, berhidup. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat hayah yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapat difahami bahawa keadaannya yang hidup. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah yang mempunyai sifat sama, iaitu keadaan Allah berpendengar. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat sama dan mustahil atasnya keadaan yang berpekak kaunuhu asam. Dalilnya adalah seperti dalil sifat sama pendengar. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat sama yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah yang mempunyai sifat basar, keadaan Allah yang berpelihat. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat basar dan mustahil atasnya keadaan yang buta. Dalilnya adalah seperti dalil sifat basar. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat basar yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang melihat. Yang terakhir, kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah yang mempunyai sifat kalam, keadaan yang berperkata. Wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat kalam dan mustahil atasnya berkeadaan yang bisu. Kaunuhu abkam. Dalilnya adalah seperti dalil sifat kalam, berkata apabila Allah keadaan sentiasa mempunyai sifat kalam yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang berkata-kata. Jadi kesimpulan yang saya boleh bagi kat sini, sifat ma'nawiyah ni adalah sifat yang lazim daripada sifat ma'ani. Kalau kita terjemah, keadaan Allah tu sentiasa bersifat dengan sifat qudrah, keadaan Allah sentiasa bersifat dengan sifat iradah, keadaan Allah sentiasa bersifat dengan sifat ha, ilmu dan seterusnya sampailah habis. Okay. Ya. Dan nak kata susah. Okay. Sifat harus bagi Allah. Kita masuk selesai kita membicarakan tentang sifat wajib bagi Allah. Wajib dah selesai. Sifat mustahil dah selesai. Bagi Allah ni. Sekarang ni baru masuk sifat harus bagi Allah. Apa maksud harus bagi Allah? Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib ke atas setiap mukallaf. Maksudnya buat dapat pahala, tinggal berdosa. Beriman bahawa sifat harus bagi Allah adalah satu. Iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Membuat, melakukan sesuatu ke atas mungkin dan meninggalkannya. Kita kena tahu dulu lah mungkin tu apa. Mungkin tu apa? Mungkin ni apa? Mungkin ni satu sudut kita boleh kata mungkin ni makhluk. Ha. Satu sudut yang lain mungkin ni adalah keadaan berubahnya makhluk daripada tiada kepada ada, kan? Ada kepada tiada. Itu mungkin. Jadi Allah, saya rasa saya terang, Allah adalah mukhassisul mumkinat. Allah adalah mukhassisul mumkinat. Mukhassis. Allah ni, Allah penentu kepada mungkin. Boleh jadi bila mana
Allah adakan kita, contohnya ni ada, ni timbangan ada, ni tiada, kan? Bila Allah adakan kita, Allah akan beratkan kita belah ada. Jadi macam ni, berat ke sebelah ada. Kalau Allah tiadakan kita, kita akan jadi berat sebelah tiada. Jadi Allah yang jadi mukhassis, penentu sama ada kita ada ataupun kita tiada. Kita tiada kepada ada kepada tiada. Itu maksudnya harus bagi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Mengadakan setiap perkara mungkin dan meninggalkan perkara mungkin tersebut. Ia bermaksud, apa maksud lagi? Cuba kita baca. Pada ketika hadis atau imkan, harus. Hadis atau imkan ni apa pula? Kan? Kita kena tahu, saya jelaskan semula, kita kena tahu bila kita buat timeline ni, kan? Kita cerita pasal Azali dulu kan? Ada Azali sini, waktu imkan bila sini? Imkan. Barulah ada makhluk-makhluk yang lain. Yang nak katanya waktu imkan ni waktu permulaan kewujudan makhluk. Jadi ia bermaksud pada ketika hadis atau imkan pada waktu ni, bukan waktu azali lah, waktu ni harus, iaitu harus boleh jadi ada dan boleh jadi tiada, iaitu bukan wajib. Harus ni bukan wajib dan bukan mustahil atasnya. Sama ada untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak, seperti harus bagi Allah, ni semua harus ni. Harus bagi Allah mengutuskan para nabi dan rasul atau tak mengutuskan. Boleh. Harus ni boleh kata boleh lah. Boleh tak Allah utuskan rasul? Boleh. Boleh tak Allah tak utuskan rasul? Boleh. Dia bukannya mesti. Maksudnya wajib Allah, mesti Allah utuskan rasul untuk setiap umat contohnya. Tak. Dia hanya termasuk perkara harus sahaja. Mesti Allah, harus Allah beri pahala kepada orang yang buat taat sebagai anugerah daripadanya atau menyeksa orang yang melakukan maksiat sebagai keadilan daripadanya. Harus. Boleh je. Boleh Allah bagi pahala kepada orang buat taat dan boleh juga Allah bagi dosa kepada orang buat maksiat. Dan boleh juga contoh Allah bagi pahala kepada orang buat maksiat. Boleh. Macam saya cerita banyak kali juga di penghujung hayat seseorang, kan? Boleh jadi dia terdetik nak berubah, niat sahaja. Kan nak berubah, nak jadi lebih baik, kan? Dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebab apa? Niat dia tu nak berubah. Boleh juga orang yang sepanjang hidup dia buat maksiat, penghujung hayat dia nak buat baik itu tadi, kan? Boleh juga uh, sepanjang hidup buat taat, kesudahan dia apa dia? Penghujung hayat dia contohnya dia buat maksiat. Dengan sebab tu Allah masukkan dia dalam neraka. Boleh jadi. Jadi perkara beri pahala, beri dosa ni bukan wajib bagi Allah. Maksudnya kalau contoh orang tu buat taat, solat, zakat, puasa, haji, bukan wajib bagi Allah bagi pahala, tak. Bukan wajib bagi Allah untuk bagi pahala. Tidak wajib. Ha, dan seterusnya. Tak wajib. Kalau wajib nanti soalan macam Allah terpaksa pula bagi pahala kepada orang buat. Tak, tak. Dia hanya termasuk dalam perkara harus saja. Boleh jadi. Boleh jadi Allah bagi pahala, boleh jadi Allah tak bagi pahala. Bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allah bagi rezeki kepada seseorang sehingga seorang tu menjadi kaya atau tidak memberi rezeki kepadanya. Boleh jadi. Boleh sahaja. Memberikan ilmu kepada seseorang atau tidak memberikannya kepadanya. Jadi semua ni termasuk dalam perkara harus. Apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, ni semua berkaitan dengan makhluk lah ni. Termasuklah para nabi, termasuklah bagi pahala kepada orang buat taat, kan? Dan seksa orang yang buat maksiat. Ini semua termasuk dalam mungkin ataupun makhluk. Dia harus sahaja. Apa-apa yang berkaitan dengan makhluk semua harus. Contohnya dalam peristiwa Isra' kan? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan nabi kita asra, memperjalankan hambanya, abdihi, guna kalimah hamba, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa Isra' ni, peristiwa Isra' ni kalau ditimbang di tiga hukum, kan kita belajar itu awal-awal kan, ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Kalau kita timbang dari hukum akal, harus bagi akal peristiwa Isra'. Boleh jadi Allah memperjalankan, boleh jadi Allah tak memperjalankan. Sama macam ni. Dari sudut syarak, hukum dia apa? Wajib kita beriman. Ini penting. Sebab apa? Kalau kita mengingkari, kata mana ada pihak Isra' ni, tak logik lah apa semua, kan? Kita boleh jatuh kufur. Sebab apa? Sebab dah terang-terang sebut dalam Quran. Subhanallazi asra bi abdihi.
Terang-terang sebut Al-Quran. Mengingkari Al-Quran boleh jatuh kufur. Kemudian dari sudut adat, hukum adat apa? Mustahil pada adat. Ialah mana ada orang boleh lakukan perjalanan satu malam. Kebiasaan ni. Kebiasaan, orang kata apa? Adat kebiasaannya. Mana ada orang boleh pergi satu malam ke Masjid Al-Aqsa. Kan? Kemudian balik semula dalam keadaan pembaringan tu masih panas. Mana boleh? Mana ada begitu dalam dari sudut adat. Jadi mustahil pada adat sahaja. Dia ada tiga. Harus pada akal, wajib pada syarak, mustahil pada adat. Nampak? Okay. Datang je lah apa-apa pun kepada kita, peristiwa-peristiwa contohnya, ada ulama yang khatam Quran sehari sekali ataupun sehari dua kali. Kita sebagai orang yang belajar, penuntut ilmu, kan, yang memahami berkaitan dengan hukum akal, kita akan percaya perkara tu. Sebab apa? Boleh jadi Allah luaskan masa dia, boleh jadi Allah berkati masa dia dengan sebab kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah luaskan masa dia. Ada orang masa 24 jam tapi sikit je dapat buat. Tapi ada orang al-arifu billah, orang yang dekat dengan Allah, yang kenal Allah Taala, 24 jam bagi dia tu seolah-olah macam lebih daripada tu. Seolah 4 kali lipat, 5 kali lipat. Sehingga kan boleh baca Quran, contohnya khatam 30 juzuk 2 kali sehari, contoh. Setiap orang Allah bagi kurniaan berbeza-beza. Jadi contoh ada ulama kan, dia boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan ni, dia boleh khatam Quran sehari 2 kali. 30 juzuk, 30 juzuk. Contohnya 60 juzuk lah. Kalau orang orang dunia ni, dikira-kira, tak logik kan? Dikira-kira contoh, dikira je. Okay. 60 juzuk. Satu juzuk contohnya berapa minit? 40 minit contohnya. Bahagi dengan 60. Cukup tak masa apa semua. Dikira dari sudut tu. Kalau dari sudut kebiasaan, adat dia mustahil. Kan? Kalau dikira dari sudut adat, kebiasaan, mustahil pada adat. Kan? Orang boleh baca Quran, khatam 30 juzuk, 2 kali pula tu. Contohlah kan? Mustahil pada adat. Tapi dari sudut akal, harus je. Boleh jadi Allah buat benda tu, takdirkan perkara tu berlaku. Boleh jadi Allah tak takdirkan perkara tu berlaku. Itulah maksudnya. Jadi bila mana kita tu, kita dengar perkara-perkara macam tu, terutamanya perkara berkaitan dengan karamah, kan, mukjizat para nabi, karamah apa semua, kita akan katakan benda ni boleh, kan, harus bagi Allah Taala untuk buat perkara yang macam tu, kan. Contohnya ada orang mendakwa, contoh kalau ada orang mendakwa dia boleh apa apa dia hafal Quran 30 juzuk dalam masa sehari. Contohlah, ni lagi dahsyat kan. Sehari boleh hafal Quran 30 juzuk. 30 juzuk. Kita katakan boleh. Maksudnya boleh jadi Allah Ta'ala buat benda itu. Boleh je. Perkara itu tidaklah begitu sukar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh. Dari sudut akal. Dari sudut akal boleh. Dia faham. Dari sudut adat, mana boleh. Kan, orang paling tidak pun 4 tahun kan. Paling paling cepat pun pernah dengar 6 bulan untuk hafal Quran. Tapi ini sehari. Kita yang belajarnya boleh. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan perkara itu. Harus je bagi Allah Ta'ala untuk buat perkara tersebut. Jadi datanglah apa-apa pun lepas ni kepada kita, kita kena nilai perkara itu dengan 3 hukum. Apa dia? Hukum akal, hukum syarak dan hukum adat. Tenang hati kita. Kan? Kita rasa macam, okey, tak ada apa. Tak ada apa yang perlu dibangkang dan sebagainya. Sebab apa? Perkara itu kita tahu bahawa ia termasuk dalam kudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan harus dia bagi Allah untuk melakukan perkara tersebut. Semua ini adalah dengan kesepaduan sifat iradah. Kan tadi? Berkehendak dan kudrah berkuasa Allah Ta'ala. Semua pemberian dan kurniaan adalah semata-mata limpahan rahmat dan kasih sayang. Semua azab dan pembalasan daripadanya adalah semata-mata dengan keadilannya yang amat sempurna. Jadi kita ni tuan-puan, kita masuk syurga, dapat pahala semua ni dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan sebab amalan kita. Kan? Kita buat amal soleh di bulan Ramadan ni sebagai lesen saja. Sebagai kata apa, lesen untuk masuk ke syurga. Tapi keizinan yang bagi masuk itu semata-mata kerana rahmat. Sebab tu ada satu syair disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid.
Apa beliau katakan? Beliau katakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ah, tak masuk pula. Tak masuk dalam otak pula. Dia, hmm, nanti saya teringat, saya cakap lah. Ah, tak masuk pula dalam zihin saya, fikiran saya. Jadi kalau teringat nanti insya-Allah saya akan letak dalam catatan. Siri keempat insya-Allah tentang syair tersebut yang nak tunjukkan bahawa ah, nantilah nanti saya sebut. Nanti saya tulis dekat catatan siri keempat nantilah insya-Allah. Okey, kita baca lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah juga yang memilih. Ha. Jika jika wajib bagi Allah atau mustahil ke atasnya untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak, maka ia mustahil kerana hakikatnya ialah harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pula Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pula beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Okay. Ini kita dah boleh laju sikit lah. Sebab yang penting tadi adalah huraian kepada sifat 20 tadi supaya kita boleh iktikadkan dalam hati. Itu yang paling penting. Kita dah tahu dah setiap definisi dia, apa huraian dia, apa dalil akal dia, apa dalil nakli dia. Kemudian yang paling penting adalah kita iktikadkan. Kita simpul mati. Sebab apa? Sebab tujuan kita belajar ni kita nak simpulkan. Kita nak ikat kuat-kuat. Itu yang nama dia akidah tu. Sebab akidah ni asal perkataan dia akdun. Simpul. Simpulan. Jadi bila kita dah tahu, kita simpul kuat-kuat dalam hati. Simpul mati terus, ikat mati. Tak boleh dah diganggu gugat oleh sesiapa pun. Okey. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Wajib setiap mukallaf beriman bahawa para malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Okey. Wajib setiap mukallaf buat dapat pahala tinggal berdosa. Bahawa para malaikat adalah hamba Allah yang mulia yang tidak pernah melanggar perintahnya sama sekali. Bahkan sentiasa patuh kepada apa sahaja yang diperintahkan olehnya kepada mereka. Malaikat mempunyai jisim yang halus, jisim yang latif. Malaikat itu ada jisim yang latif, halus, yang dijadikan daripada cahaya. Mereka bukan lelaki dan bukan perempuan. Tidak makan dan tidak minum. Tidak tidur dan tidak mempunyai nafsu syahwat. Bilangan mereka sangat ramai dan hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Wajib meyakini mereka adalah maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Wajib beriman dengan beberapa malaikat secara tafsil, terperinci dan tugas-tugas khusus mereka. Iaitu, ni kita pun dah belajar sebenarnya, kita hanya ulang kaji, ulang semula apa yang kita pernah belajar. Malaikat Jibril sampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail membahagikan rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk manusia, jin, haiwan dan lain-lain. Termasuklah orang bukan Islam pun, kan? Bagi rezeki. Dan ada satu faedah, disebutkan bahawa orang kafir, orang bukan Islam, kan? Kalau dia bersedekah, kan? Bersedekah tu asbab dia bertambah rezeki. Di satu faedah saya dapat pengajian bahagian muamalat oleh Al-Fadhil Maulana Ahmad Mufi. Dia kata, orang kafir, orang bukan Islam ni, dia kalau bersedekah, akan semakin murah rezeki dia. Sebab apa? Dia akan rasa kesan bersedekah tu atas dunia. Ha. Tapi ke akhirat dia tak dapat apa-apa. Bahkan diseksa lagi dengan sebab kekufuran dia. Jadi Allah nak tunjukkan apa kat sini? Nak tunjukkan Allah ni maha adil. Kalau bersedekah, kalau orang tu buat baik, ya Allah bagi. Tambah, kata apa, luaskan rezeki dia, tambah lagi rezeki dia. Tapi rezeki dia, ganjaran yang dia dapat hanya terbatas dekat dunia sahaja. Di akhirat, tak dapat apa-apa, bahkan disiksa lagi ada. Dengan sebab kekufuran mereka. Faham kat situ? Jadi rezeki Allah bagi kat semua. Kan? Ar-Rahman.
Allah bagi maha pemurah dengan maksud Allah bagi kat semua, termasuklah orang bukan Islam. Dapat juga rezeki. Bahkan bertambah lagi rezeki dengan sebab sedekah. Nah, itu. Malaikat Israfil meniup sangkakala apabila tiba hari kiamat, mengambil nyawa semua makhluk. Malaikat Rakib dan Atid, Malaikat Israel mengambil nyawa semua makhluk. Malaikat Rakib dan Atid catat amalan manusia. Malaikat Munkar dan Nakir soal orang yang telah meninggal dunia ketika alam barzakh. Malaikat Malik jaga neraka. Malaikat Ridwan penjaga syurga. Selain mereka, ramai lagi malaikat yang hanya bertasbih, memuji Allah sepanjang masa. Pemikul arash, ada malaikat nama dia Hamalatul Arsh, malaikat pemikul arash. Memberi ilham, menurunkan azab seksa, memberi salam kepada ahli syurga. Malaikat mendoakan orang yang beriman. Malaikat yang turun ke atas muka bumi cari majlis ilmu. Itu malaikat. Itu pun ada malaikat yang khusus juga. Memberi khabar gembira kepada para awliya dan lain-lain. Jadi, banyaklah sebenarnya malaikat-malaikat yang tak disebut nama tapi ada fungsi-fungsi dia. Sebagaimana Nabi SAW ketika mana peristiwa Mi'raj kan. Nabi ketika Mi'raj dengan tangga Rabbani, Nabi nampak ada malaikat sujud je kerja dia. Ada malaikat tasbih je kerja dia. Ada malaikat rukuk je kerja dia. Ada malaikat yang khusus dia buat benda tu je. Sebab tu sampai timbul dalam hati Nabi SAW keinginan nak dia dan umatnya dapat beribadah sama macam malaikat tadi. Sebab tu Allah Ta'ala ilhamkan, taufikkan, Allah Ta'ala bagi kepada kita solat. Sebab apa? Atas perbuatan Nabi SAW rasa inginkan nak buat ibadat macam malaikat tadi. Yang Nabi nampak daripada langit ke langit tu. Yang sedang bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kemudiannya ada malaikat yang sujud sahaja, ada malaikat yang rukuk sahaja dan sebagainya. Jadi, hakikatnya, solat yang kita buat pada hari ini adalah himpunan daripada ibadah para malaikat semasa peristiwa Mi'raj. Begitu. Dan kemudiannya Nabi SAW inginkan benda itu juga diamalkan, dikerjakan oleh umat Muhammad SAW. Jadi lalu Allah bagi anugerah tersebut. Anugerah solat. Beriman kepada kitab-kitab. Jadi insya-Allah kita boleh habiskan insya-Allah bahagian bahagian apa? Bahagian akidah kita boleh habiskan hari ini insya-Allah. Nanti next kita boleh selesaikan bahagian fiqh pula. Wajib meyakini bahawa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab para rasulnya sebagai kitab petunjuk kepada umat masing-masing. Antara kitab tersebut ialah Taurat kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, Injil kepada Nabi Isa AS, Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Samping kitab, Allah juga turunkan suhuf. Suhuf ni lembaran, berupa lembaran, helaian-helaian. Dia bukannya satu buku khas, kitab khas tak. Dia helaian, lembaran-lembaran sahaja. 50 suhuf kepada Nabi Ashis alaihissalam, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihissalam dan 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beriman kepada para rasul. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman bahawa Allah telah mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia untuk memberi petunjuk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wajib. Buat dapat pahala tinggal berdosa. Beriman Allah telah utus para nabi dan rasul kepada umat supaya dapat beri petunjuk kepada kita. Sebab tu nanti ada satu golongan yang disebut sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah yang mereka ni tak hidup zaman Nabi apa pun. Maksud saya mereka antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah ni ada satu golongan nama dia Ahlul Fatrah. Satu golongan yang tak diutus Nabi dalam tempoh masa tersebut. Nabi tak ada. Nabi apa pun tak ada masa tu. Jadi golongan ni nama dia Ahlul Fatrah. Termasuklah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah siapa? Ayanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah datuk moyang dan seterusnya. Ahlul Fatrah dengan maksud insya-Allah masuk syurga. Insya-Allah masuk syurga. Untuk golongan yang lain, kalau golongan tu tidak sembah berhala, tak mensyirikkan Allah, dia pun termasuk Ahlul Fatrah. Tapi dia kalau memang dah turun-temurun dia mensyirikkan Allah, sembah berhala dan sebagainya, dia akan masuk neraka. Jadi Ahlul Fatrah insya-Allah masuk syurga.
ayah Nabi, ibu Nabi semua ahlul fatrah, kan? Moyang Nabi, datuk semua semua ahlul fatrah. Okey. Berdalilkan ayat Quran, ada dalil dia, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami, kan, tidaklah kami mengazab mereka sehingga kami mengutuskan para rasul. Kami tak akan azab satu kaum sehingga kami utuskan para rasul. Jadi kalau tak ada rasul dalam kaum tersebut pada tempoh masa tersebut, Allah tak akan azab. Itu dalil Quran. Disebut dalam Quran. Sebab tu digolongkan ini sebagai ahlul fatrah. Golongan mereka ni sebagai ahlul fatrah. Siapa? Ayah Nabi, siapa? Ibu Nabi. Dan inilah keturunan datuk moyang dan sebagainya ke atas. Okay. Dan orang-orang yang ikut agama Nabi Ibrahim, agama Hanif, Nabi Ibrahim pun juga tergolong dalam Ahlul Fatrah. Yang ikut pegang, yang berpegang kepada contohnya Ahlul Kitab, kan? Yang berpegang kepada ajaran Nabi Musa ke, yang berpegang kepada ajaran Nabi Isa pun disebut sebagai Ahlul Fatrah. Kalau hidup pada zaman tersebut. Wajib meyakini mereka adalah hamba Allah yang paling afdal, mulia. Wajib meyakini mereka adalah daripada keturunan yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dan Rasul yang paling afdal. Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan-puan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita lebih mulia daripada Arash. Nabi kita lebih mulia daripada Malaikat Jibril. Nabi kita lebih mulia daripada Kaabah, kan? Nabi kita lebih mulia daripada seluruh makhluk yang lain, seluruh nabi yang lain, seluruh para malaikat yang lain, seluruh makhluk yang lain. Nabi paling mulia sekali, paling afdal sekali. Sebab tu disebut dalam itulah Jawharat Tauhid, wa afdal khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil anisyiqaq. Seafdal-afdal, seutama-utama makhluk tanpa apa, secara mutlak. Secara mutlak, kan? Secara pasti. Siapa dia? Nabi kita. Famil anisyiqaq. Berpalinglah kamu daripada bangkangan, berbantah-bantah tentang perkara tersebut. Sebab apa tak ada bantahan lagi? Nabi kita yang paling mulia sekali. Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia. Wajib meyakini mereka adalah maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriman. Jadi, kalaulah contoh kita ada dengar, ada baca hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi SAW, contohnya hadis berkaitan dengan satu ketika Nabi balik daripada perang, kan? Nabi baru balik daripada perang dengan para sahabat, kan? Kemudian dah malam dah. Kemudian Nabi tanya para sahabat, siapa antara kamu yang boleh sukarela kejutkan kita nanti waktu subuh? Masing-masing sahabat dah penat, baru balik perang, kan? Dah penat masing-masing. Tak ada seorang pun sahabat angkat tangan. Sebab apa? Takut, masing-masing tak terjaga. Melihatkan perkara tersebut, Bilal bin Rabah ni rasa kesian dan sukarela lah angkat tangan jadi volunteer, kan? Dia pun berjaga malam. Bila berjaga malam, takdir Allah Ta'ala, tertidur juga Bilal bin Rabah, sehingga semua rombongan tersebut, Rasulullah dan para sahabat, terjaga bila? Terjaga bila waktu duha, waktu matahari dah naik. Maksudnya tak solat subuh. Zahir hadis ni nak menunjukkan seolah-olah nampak macam kekurangan, kan? Nampak macam apa? Nabi terlajak subuh ataupun Nabi tak solat subuh dan sebagainya. Nampak macam ada kekurangan dekat situ. Tengok dulu, perhatikan. Uh, yang pertama bangun pada ketika itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang terjaga, tersedar. Dah waktu duha. Apa beliau buat? Beliau kejutkan Bilal. Bilal, apa sudah jadi, kan? Kenapa tak kejut dan sebagainya? Kata Bilal, ini seorang sahabat yang bijaksana, kata Bilal, asabaka ma asabani. Telah menimpa engkau apa yang telah menimpa aku. Apa dia tu? Perasaan mengantuk yang bersangatan tu telah menimpa kita semua. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pun perintahkan supaya Bilal azan, walaupun dah keluar waktu ni, dah waktu duha dah, azan subuh. Bilal azan, iqamah, terus solat pada ketika itu. Jadi kefahaman daripada hadis ni adalah nak mengajarkan kita bila mana terlepas waktu untuk solat, yang pertama kita sunat muakkad azan juga walaupun dah terlepas waktu solat.
Sebab apa Nabi buat ni? Nabi perintahkan Bilal supaya azan. Ni azan ni cerita dah habis subuh. Disuruh azan, sunat muakkad azan walaupun dah terlepas waktu. Sebab azan bukan hak milik waktu. Azan adalah hak milik solat fardu. Ketika mana kita nak buat solat fardu, time itulah azan. Walaupun yang qada. Walaupun solat fardu tu solat qada, solat fardu. Okey, itu satu. Yang kedua, Nabi nak ajar tata cara kalaulah kita tertinggal solat, macam mana nak buat. Jadi setiap perkara yang berlaku yang zahir nampak macam kekurangan, nampak macam ada kelemahan, rupa-rupanya perkara tersebut adalah sumber pensyariatan. Sumber pensyariatan kepada solat qada. Mana datang hukum solat qada daripada hadis ni. Nampak tak? Nak zahirkan kepada kita apa yang Allah takdirkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tu nampak macam kekurangan. Rupa-rupanya sumber pensyariatan Allah nak ajar, nak didik kepada Nabi kita Muhammad SAW kalau tertinggal solat, macam mana nak buat. Begitu. Okey, dia faham. Dan juga ada hadis yang lain. Banyaklah juga dia nampak begitu supaya nak bagi tahu yang inilah tata cara sebenar. Kalau tak buat salah macam mana nak tahu? Betul tak? Kalau tak buat kesilapan yang begitu macam mana nak tahu? Ataupun kita boleh kata bukan kesilapan lah sebenarnya. Bukan, kita sebenarnya boleh kata bukan kesilapan pun. Bukan kesalahan pun. Tapi semata-mata Allah nak tunjuk tata cara ibadah yang sebenar kalau tertinggal solat subuh, solat fardu. Okey. Boleh. Secara ijmal, wajib ke atas mukallaf mengetahui dan beriman secara ijmal, ringkas. Para rasul mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keadaan mereka seperti budi pekerti yang mulia, penciptaan yang sempurna termasuk rupa paras yang kacak dan bentuk badan yang sempurna, ilmu yang tinggi serta mempunyai kelebihan daripada manusia dalam semua perkara. Secara tafsir terperinci, para rasul mempunyai 4 sifat wajib dan tidak mungkin ataupun mustahil ke atas mereka mempunyai 4 sifat mustahil. Uraian sifat wajib bagi para rasul satu persatu. Kita baca. Siddiq, benar, wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengiktikad bahawa wajib, mesti bagi para rasul bersifat dengan siddiq, benar, dan mustahil ke atas mereka, tak mungkin, bersifat dengan kadhib, dusta. Para rasul benar dalam dakwaan mereka membawa risalah, kenabian ataupun kerasulan, hukum hakam yang mereka sampaikan daripada Allah dan percakapan yang berkaitan dengan perkara dunia. Sebab tu Nabi SAW dalam bab gurauan pun Nabi bergurau dalam perkara yang benar. Bergurau dalam perkara yang betul. Nabi tak bergurau perkara yang tipu, yang buat-buat. Nabi ada ketika tu ada seorang wanita tua datang kat Nabi SAW, adakah saya ni boleh masuk syurga? Kata Nabi, apa kata Nabi? Orang tua tak boleh masuk syurga. Dah sedih. Dah sedih makcik tu. Kan? Orang tua tak masuk syurga. Rupa-rupanya yang masuk syurga nanti semua umur sebaya. Tak ada orang tua, semua muda-muda belaka. Nabi bergurau. Tapi gurau Nabi tu dalam keadaan gurau yang benar. Begitu. Percakapan yang berkaitan kepada dunia. Allah berfirman, wasadaqallahu wa rasul. Telah benar Allah dan Rasulnya. Dalam bab agama, Nabi cakap benda yang hak, menzahirkan perkara benar. Dalam bab dunia pun Nabi cakap perkara yang benar. Jika para Rasul tak benar, maka mereka berdusta. Ia adalah mustahil kerana mereka dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Dan orang yang menyampaikan risalah mestilah orang yang benar. Selesai. Amanah, jujur. Wajib bagi para rasul bersifat dengan amanah, jujur. Dan mustahil bagi mereka bersifat dengan khianat. Amanah bermaksud zahir dan batin para rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang walaupun ia makruh ataupun khilaf aula. Oleh itu, zahir mereka terpelihara daripada melakukan zina, minum arak, bercakap bohong, apa sahaja larangan yang berbentuk zahir. Batin mereka juga terpelihara daripada sifat hasad, sombong, riak dan apa sahaja larangan yang berbentuk batin. Itu maksud amanah. Kita baca dia. Allah berfirman, innalakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu. Umat diperintahkan Allah untuk mencontohi para rasul dan percakapan dan perbuatan mereka sekiranya mereka tidak amanah, khianat dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Ia adalah mustahil sedangkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tabligh, menyampaikan.
Wajib bagi para rasul bersifat dengan tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Dan mustahil ke atas mereka bersifat kitman, menyembunyikan. Lawan tabligh, kitman. Para rasul wajib menyampaikan apa sahaja ajaran yang melibatkan hukum hakam dan panduan dalam kehidupan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Sekiranya para rasul tak menyampaikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia, maka kita juga boleh dibolehkan untuk menyembunyikan ilmu, kerana mengikut para rasul perkara ini adalah tidak benar. Kerana menyembunyikan ilmu adalah perkara yang dilarang. Fatanah, bijaksana. Wajib bagi para rasul bersifat fatanah, bijaksana, cerdik, akal yang tajam, dan mustahil atas mereka bersifat dengan baladah, jahil ataupun bodoh. Para rasul sangat bijaksana, cerdas dan pintar dalam bertanya dan menjawab pertanyaan umat, serta mematahkan hujah, serta membatalkan dakwaan musuh dalam perkara yang menyalahi syarak. Jadi perkataan Nabi SAW ni, perkataan Nabi ringkas tapi padat. Ringkas tapi padat. Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujah bukti kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Sekiranya mereka tidak bijaksana, tentulah mereka tidak dapat mendirikan hujah yang kukuh dan tak dapat bermujadalah, berdebat dengan kaum masing-masing. Sifat harus bagi para rasul. Sifat harus bagi para rasul. Para rasul harus boleh bersifat dengan sifat manusiawi, al-a'radul basyariyah, yang tak mengurangkan martabat mereka yang tinggi seperti makan, minum, tidur, sakit yang ringan, berkahwin, bergurau yang dibolehkan, lapar, dahaga, berjalan, menunggang tunggangan, berjual beli, bermusafir, berperang, mengalami luka, pergi ke pasar dan lain-lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak memutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang yang tentu makan minum dan berjalan di pasar-pasar. Sifat manusiawi yang ada para rasul disaksikan oleh orang ramai pada zaman mereka, justru mereka mendapat khabar mutawatir tentang sifat manusia para rasul tersebut. Jadi Nabi pun manusia, kan, bukan malaikat. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Nabi manusia luar biasa yang diutuskan wahyu kepadanya. Itulah membezakan dengan manusia yang lain. Wajib beriman secara tafsil terperinci dengan 25 orang rasul kita. Ini boleh baca tuan-tuan. Daripada semua mereka ada 5 orang rasul ulul azmi, rasul iaitu utusan Tuhan yang diberi kesabaran dan kecekalan yang sangat tinggi berbanding dengan para rasul yang lain ketika menyampaikan dakwah, termasuklah menghadap cubaan dan tentangan kaum masing-masing. Mereka termasuklah Nabi Muhammad SAW yang dapat tentangan daripada masyarakatnya. Nabi Ibrahim kan sampai dicampak ke dalam api, kan? Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar, kan, sampai dikejar ke tengah laut. Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Berapa orang je yang terima dakwah Nabi Nuh. Anak dan isteri Nabi pun tak terima dakwah Nabi Nuh. Wajib mengetahui sesuatu tentang Nabi Muhammad SAW, antaranya nasab baginda. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda berketurunan Arab Quraisy, baginda penutup sekalian Nabi dan Rasul. Baginda dilahirkan di Mekah dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul di sana. Baginda berhijrah ke Madinah dan wafat ketika berusia 63 tahun pada tahun 11 Hijrah serta dimakamkan di sana. Baginda diutuskan kepada seluruh umat manusia sekaligus menghapuskan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Saya ambil masa sikit, tuan-puan, 5 minit untuk kita habiskan bahagian akidah ni. Syariat baginda akan terus kekal sampai hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Wajib meyakini hari kiamat pasti akan berlaku dan dunia akan fana. Dunia yang fana, binasa ini akan berakhir. Sebelum berlakunya tanda kiamat, akan berlaku tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Antara tanda kiamat kecil, sughra, termasuklah perutusan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan wafatnya baginda. Penaklukan Baitul Maqdis di Palestin, berlaku wabak taun, semakin ramai orang kaya dengan harta berlimpah ruah, muncul pelbagai fitnah, antaranya pagi beriman, petang jadi kafir. Petang beriman, pagi esok jadi kafir. Pembunuhan Sayyidina Uthman, berlaku peperangan, muncul para dajjal pendusta yang mendakwa menjadi Nabi, keluar api daripada Hijaz, zina dilakukan secara terang-terangan sehingga perbuatan zina dilakukan di jalan pada waktu siang tanpa ada seorang pun yang menghalangi.
Riba dilakukan secara meluas. Arak diminum secara berleluasa. Berlumba-lumba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Masa dirasakan semakin cepat. Maksiat bermahajalela sehingga turun azab. Antaranya ramai yang ditenggelamkan ke dalam muka bumi, diubah wajah dan dilempar batu. Kejahilan semakin meluas dan ilmu diangkat dengan kematian para ulama. Terputus tali silaturahim, tidak amanah dalam urusan termasuk jual beli dengan mengurangkan sukatan dalam timbangan, tidak ada atau sedikit sekali orang yang zuhud dan warak. Orang amanah dianggap khianat dan sebaliknya. Pemimpin yang munafik dan fasik, perangai anak-anak menjadi keras, cepat marah. Hujan menjadi panas atau hujan turun pada musim panas. Ramai orang yang berperangai tidak baik, tersebar ala-ala muzik hiburan. Ramai penyanyi-penyanyi perempuan di khalayak ramai. Generasi akhir umat ini melaknat generasi awal. Ramai wu'ul, iaitu orang mulia dan baik meninggal dunia. Dan ramai yang muncul tahut, iaitu orang yang hina. Lebih ramai orang berada di tempat-tempat bersuka-suka termasuk di pasar raya, taman-taman hiburan, majlis-majlis dan tempat hiburan dibandingkan berada di masjid ilmu dan zikrullah. Majlis ilmu dan zikrullah. Banyak bangunan tinggi didirikan, banyak berlaku derhaka dengan orang tua. Perempuan lebih ramai daripada lelaki sehingga mencapai nisbah satu lelaki 50 perempuan dan banyak lagi. Antara tanda kiamat besar, kubra, termasuklah keluar Dajjal, turun Nabi Isa AS, keluar Ya'juj Ma'juj, muncul dabbah, binatang yang keluar daripada tanah dah boleh bercakap. Matahari terbit daripada barat, dari barat berlaku dukhon, asap, keluar asap. Datang angin lembut daripada Yaman, gempa bumi, daratan bumi tenggelam di bahagian barat dunia, timur dan semenanjung Arab. Keluar api daripada Yaman yang menghalau manusia menuju ke tempat berkumpul di Syam. Wajib meyakini pasti akan berlaku himpitan kubur, pertanyaan dalam kubur, nikmat dan azab kubur, ba'ath, iaitu dibangkitkan daripada kubur menuju kepada masyar. Hasyar, iaitu berkumpul di padang masyar. Hisab, mizan, kolam, telaga kauthar, titian sirat, syurga dan neraka. Beriman kepada qada dan qadar, wajib meyakini bahawa segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi adalah mengikut qada, ketetapan sejak azali dan qadar daripada Allah Ta'ala. Baik dan buruk ditakdirkan oleh Allah sebelum terciptanya makhluk. Apa yang berlaku kepada makhluk mempunyai hikmah dan rahsia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis, selesai untuk kita baca bahagian akidah. Nah, ini semua kita tengok tadi tanda-tanda kiamat apa semua ni, kita kena belajar yang lebih khusus, kita lebih khusus untuk tahu timeline macam mana dia punya garis masa tu kan, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, pun kita kena baca juga sebagai kita punya persediaan. Kita tahu contohnya muncul akhir zaman golongan Waibidah, orang jahil yang berbicara tentang urusan agama, kan. Kalau kita baca contohnya yang dikarang oleh siapa tu, Al-Hafiz Sayyid Abdullah Siddiq Al-Umari ke Abdul Aziz, Sayyid Abdul Aziz Al-Umari, berkaitan dengan apa, hadis akhir zaman. Pun boleh dibaca dekat situ. Termasuklah hadis yang apa, akhir zaman nanti, uh, masjid hanya sebagai tempat perhiasan, jadi hias-hias. Kemudian ada juga hadis berkaitan dengan Islam tu hanya ada pada nama sahaja. Quran hanya ada pada Quran hanya terletak pada rak-rak, hanya ada pada resam saja, tak diamalkan dan sebagainya. Itu semua perlu dibaca hadis tersebut berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sedikit sebanyak kefahaman untuk kita, sampai paling tidak pun amalkan untuk sendiri dan kita sampaikan kepada orang lain, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Dan kemudiannya kita akan bermula daripada minggu depan, insyaAllah kita akan masuk pula berkaitan dengan fiqah. Fiqah. Dan selesai fiqah masuk pula bahagian tasawuf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, jazakallah.